Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadani abillahi wa ifdali. Nawaina ta'lum wa ta'lim wa tadhakkura wa tasli wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma amin. Yang dimuliakan Fadil Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat, tetamu Allah dalam majlis yang mulia ini. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama pada bulan ini bagi menyambung perbincangan kita di dalam kitab Ar-Raqaiq ataupun yang dinamakan dengan petunjuk nabawi bagi hati. Kita masih lagi membahaskan berkenaan tajuk ujian dengan nikmat. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita dua bentuk ujian. Pertama nikmat, kedua musibah. Tidak boleh lari daripada dua bentuk ujian ini. Nama kita orang beriman, kita akan pasti bertemu dengan dua ujian ini. Pada perkara yang pertama ini, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi kita sambung perbahasan kita berkenaan sebagaimana kata pengarang kita, kesyukuran juga merupakan salah satu faktor antara faktor-faktor kejayaan di dunia ini. Dalam kita mengharungi ujian nikmat, sinonimnya kena banyak syukur. Allah Ta'ala kita beri nikmat sehat, kita kena bersyukur. Dan di antara tanda-tanda syukur itu telah kita jelaskan. Yang pertama, kita syukur dengan hati. Kita bersyukur dengan hati kita, ya ini secara jazam, secara mantap, yang bahawasanya semua nikmat itu datang dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kita ini, kata Allah, yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, yang sekarang ada pada kita, semua dari Allah Ta'ala. Secara jazam, kita kena membenarkan tasdik bil qalb, yakni membenarkan dengan hati bahawa semua yang ada pada kita ini datang dari Allah Ta'ala, bukan kita. Baik kita sihat, baik kita boleh berjalan, baik kita boleh pergi mari majlis ilmu ni, semuanya dengan nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Kalau Allah tak beri, tak boleh datang kita, kan? Boleh datang.
Tapi Allah Ta'ala pilih kita, pilih tu nikmat dah. Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu ni pun nikmat. Boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh duduk solat berjemaah, nikmat. Nikmat yang besar Allah Ta'ala beri pada kita adalah boleh berjemaah dalam solat. Turun daripada kediaman tuan-tuan, puan-puan semua, tekan lift, mari datang surau sementara. Kita kata surau sementara kan, berjemaah. Itu nikmat Allah Ta'ala beri. Jadi kita syukur, mesti kita syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu kita kena jaga, jangan sampai syukur bertukar menjadi ujub dan riak. Syukur dengan hati itu kena jaga, jangan sampai bertukar jadi ujub dan riak. Ujub riak tu bahasa kagum pada sini kan. Aku ni penat-penat pun boleh datang sembahyang jemaah kan. Korang bila lagi? Contohlah kan. Jadi hendaklah kita syukur tu dengan hati tu, jauhkan daripada sifat mazmumah. Kemudian yang kedua, syukur dengan lidah kan. Allah suruh kita sebut, Allah Ta'ala suruh kita sebut dalam surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Sebut nikmat, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita kata begitu kan, alhamdulillah. Apa juga kita mulakan alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Terima kasih Allah, kau beri aku boleh solat berjemaah malam ni ya Allah, boleh pula duduk dengar kuliah ilmu. Syukur, alhamdulillah. Jadi tersebut, maknanya disebut, disuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Kemudian yang ketiga, syukur itu dengan amal perbuatan. Amal perbuatan maknanya diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Maka syukur pada Allah Ta'ala itu kita hadir padanya. Tanda syukur pada Allah Ta'ala makin kuat takwa Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesyukuran ini adalah faktor kepada kejayaan kita dalam dunia ini. Jadi kalau tak bersyukur, tak berjaya kita. Tak berjaya dari sudut pandangan, bukan pandangan makhluk. Kita berjaya bukan pandangan makhluk. Kita mengharap kejayaan kita pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Kerana kita nak balik pun kepada Allah Ta'ala. Kita semua ni nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sangat berharap kita berjaya balik kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Allah Ta'ala kata, fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni azkurukum, maka ingatlah kepada aku, kata Allah. Dan saya, kalau kau ingat kepada aku, kata Allah, azkurukum, aku akan ingat pada kamu semua. Kita ingat Allah, Allah ingat pada kita. Washkuruni, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Jadi kita syukur apa yang ada. Orang lelaki syukur, mesti ada seorang syukur, alhamdulillah, terima kasih Allah. Paling tidak ada orang gosokkan baju aku, ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Sebab apa? Syukur tu penting. Kalau tak bersyukur, maka kata Allah Ta'ala, wala takfuru, jangan kamu kufur atas pemberian Allah Ta'ala. Maka dia kata, sesungguhnya pertolongan Allah kepada Nabi Lut alaihissalam dan mereka yang bersama dengannya, dan sekaligus terlepas mereka daripada azab Allah, adalah sebagai pembalasan terhadap kesyukuran dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan dalam Quran dalam surah Al-Qamar pada ayat 34-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut najaynahum bisahar ni'matan min 'indina kadzalika najzil syakirin man syakar. Sadaqallahul azim.
Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin-angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengikram, yang ini memuliakan hamba-Nya yang bersyukur. Allah pasti beri bantuan. Allah Ta'ala pasti memberi pertolongan, menyelamatkan dari sudut aspek baik dari sudut aspek agamawinya ataupun duniawinya. Yang penting kena syukur. Maka sebab itu katanya inilah dunia. Ini di dunia Allah Ta'ala selamatkan kita, kerana sebab kita bersyukur. Adapun di akhirat, maka pembalasan mereka juga besar. Di dunia Allah selamatkan daripada kesusahan, kedukaan bagi orang yang bersyukur. Jadi orang yang banyak syukur ni, problem dia, masalah dia, Allah Ta'ala selesaikan cantik. Kadang-kadang tanpa di luar jangkaan kita. Kalau kita mungkin barangkali tuan-tuan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pernah Allah Ta'ala uji macam-macam kan, tiba-tiba boleh selesai masalah. Ada je orang nak tolong gitu gini kan. Itu maknanya tanya syukur. Syukur. Macam kita nak kahwin dulu kan, tak apa nak ada. Dulu mula-mula nak kahwin isteri pertama. Sampai sekarang pun itulah juga tuan-tuan. Saja nak sembang kemas sikit. Jadi masalah Al-Sayyidina Muhammad, ada ngam-ngam untuk antara je. Kenduri tak ada, makan bibon je. Tapi syukur Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita nak jauhkan diri dari azab Allah Ta'ala, jauhkan diri daripada maksiat. Kalau kita syukur, ni contoh pengalaman tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan pun merasainya. Jadi tiba-tiba ada orang sumbang, ustaz kahwin takkan akan bihun, mesti kena ada lembu seekor. Lembu pula datang lah, orang sumbang. Contoh. Tapi itulah berlaku kerana Allah Ta'ala membenarkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami tambah. Dulu rumah tuan-tuan barangkali tak seindah macam sekarang ni. Tapi hari ni Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rumah cantik. Ada laman pula. Lepas tu ada orang Jepun, Andonis. Laman Andonis. Contoh dulu duduk kat impian je. Macam pengurusi lah, dulu duduk kat impian. Impian dia dah tercapai, dapat duduk kat laman Andonis. Syukur tu. Syukur subhanallah. Dulu nak berebut jam tu semua, nak masuk ke kawasan pengurusi kita ni kan. Kita tahu lah pasal kita kuliah kat tempat dia. Tapi kat sini tenang, Alhamdulillah, tak berebut jam. InsyaAllah kalau boleh rancang kuliah lepas isyak 9 suku boleh datang tepat, Alhamdulillah. Itu tanda syukur Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala pasti tambah, kata Allah, sesungguhnya jika bersyukur pasti Allah tambah. Dan sekiranya kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi kita tak syukur, maka kita akan diazab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita kena ingat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak semua orang boleh bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa qalilun min ibadiyas syakur. Terlalu sedikit hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah. Sikit je. Terlalu sedikit. Allah Ta'ala yang kata ni. Sebab tu ada seorang ulama, satu hari dia doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku dalam kumpulan yang sedikit. Maka ditegur para sahabat yang lain, mengapakah kamu berdoa demikian? Sepatutnya berdoa supaya masuk kumpulan yang banyak. Maka kata ulama ini, tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan terlalu sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Jadi aku nak masuk dalam kumpulan sedikit tu. Kita pun sama, mudah nak amin ya rabbal alamin. Kita nak masuk yang sikit tu. Kerana yang sikit ni lah bersyukur. Perempuan kadang kena syukur ya. Perempuan
Kalau suami dia buat masalah sikit, sabar. Kena sabar dan syukur. Awak datangkan suami yang kita minta. Kadang-kadang perempuan doa kita tu Allah makbul kan. Selalu minta, ya Allah bagilah aku suami yang soleh. Antara suami tanda yang soleh tu, dia jangan ada rumah. Betul lah. Pasal orang soleh sentiasa duduk di lapangan, dakwahnya, memikirkan hal umat ni, mesyuarat atau bahasa suraunya. Kadang-kadang bukan mesyuarat kat sini, terpaksa pula cari kedai kopi, baru mesyuarat tu cantik. Contoh. Jadi jangan marah pasal kita minta, bagilah suami yang soleh kepada aku ya Allah. Allah Ta'ala tunaikan, tiba-tiba kita nak merungut pula, beletih dan seumpamanya. Tadi tak bersyukur. Jadi kalau tanda syukur tu, kita reda je apa dia buat, apa semua. Dia bermasyarakat, contoh dia ikut geng-geng surau pergi trip memancing, biarkan je. Itu tanda soleh. Tanda soleh tu dia bergaul, contoh sajalah. Tuan-tuan pula jangan pegang pula ayat begitu. Dalil ni bukan untuk kegunaan take for granted orang kata. Mana nak bagi faham tanda syukur itu. Kerana nak masuk kepada kumpulan kelompok syukur itu, bukan semua orang boleh dapat. Wala hatta orang yang mengajar bab syukur ni pun belum tentu boleh bersyukur. Belum tentu. Cakap senang, tetapi nak bersyukur, nak menzahirkan rasa syukur itu susah. Susah. Sebab tu Allah Ta'ala kata di hari akhirat, orang yang bersyukur dia akan mendapat sebesar-besar pembalasan. Wal naswa suasana jaziz syakirin. Dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala kata, dan kami akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lalu kata pengarang kita, saya tak pastilah tuan-tuan ingat tak ingat lagi bulan lepas punya cerita ni. Saya menyambung aja. Tuan-tuan pun datang, kita tengok bawa diri aja. Tapi saya yakin tuan-tuan punya ingatan ni mungkin lebih daripada 5 terabyte. Itu memori boleh ingat dia. Tuan-tuan ya, Musa Sayyidina Muhammad, dalam hadis yang kita sedang baca ini, kita bincang ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang 2 nikmat utama, iaitu kesihatan dan kelapangan. Memang tidak diragu-ragu lagi bahawa kesihatan itu sebesar-besar nikmat. Betul lah. Bayangkan kalau sakit, buat apa pun tak boleh. Maka sebab itulah dikata sebesar-besar nikmat. Tetapi bagaimana pula yang dinamakan al-faraq itu? Kan Nabi kata ni'matani fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faraq. 2 nikmat yang ramai umat pun lupakan, iaitu apa dia? Sihat dan masa lapang. Sihat tu kita dah tahu dah. Apa maksud kelapangan itu sebagai satu nikmat? Bagaimana pula kelapangan itu sebagai satu nikmat? Apa yang dinamakan kelapangan satu nikmat? Maka katanya, sesungguhnya kelapangan dalam hadis ini bukanlah seperti apa yang difahami kebanyakan orang. Akan tetapi kelapangan di sini bermaksud masa dan umur. Kelapangan bermaksud Allah Ta'ala lapangkan masa, panjangkan umur kita. Allah beri umur kita. Masa adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah antara nikmat Allah Ta'ala. Jadi di mana kita belanjakan umur kita? Mana kita habiskan? Kalau kita sekarang hidup dah 40 tahun contoh, sepanjang 40 tahun, kalau kita Musa Sayyidina Muhammad, kalau kita kira terlekat, boleh termasuk boleh. Baik.
Guru saya pesan kalau wayang mic masuk kat roda kursi yang lama-lama tazkirah, dia orang tengok 3 muka. Pertama muka jam, kedua muka ustaz, 3 muka pintu. Cukup-cukup tu Ustaz. Tuan-tuan yang mulia Allah Ta'ala, jadi kita kena faham maksud Nabi SAW. Yang dimaksudkan dengan kelapangan itu sebagai satu nikmat adalah masa dan umur kita. Berapa banyak peruntukan masa kita ni tuan, umur kita, kehidupan kita ini sebenarnya 1/3, 3 bahagian, ada 3. Ulama kata ada 3. 1/3 umur kita ni kita habiskan tidur je. Betul? 1/3 umur kita perempuan, 1/3 tidur je. Kalau umur kita 60, 20 tahun tu tidur je. Itu tidur yang wajib. Belum tidur masa dengar kuliah. Belum tidur masa dengar khutbah. Kalau campur tu semua maknanya 2/3 tidur je lah kita. Kalau kita ukur 24 jam satu hari, berapa jam kita habiskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa jam? Sehari kita solat 5 waktu. Kita anggarkanlah paling lama kita solat plus doa. Itu pun kalau rajin. Ada orang jenis malas doa, ya Allah samalah macam semalam, ya Allah, amin. Punya malas. Nak cepat. Doa yang sama je. Esok ya Allah, ya Allah sama macam semalam, ya Allah kalau boleh setahun begitulah doa aku, amin. Itu teruk sangat, pemalas nak mampu. Jadi tuan-tuan yang puan yang Allah Taala, kita ukur solat kita paling lama berapa minit tuan-tuan sembahyang? Paling lama 10 minit lah. 10 minit tu lama tu. Bohong je. Kalau sembahyang rumah sendiri yang dibaca inna a'tayna qul huwallahu ahad, anak habis jemu dah. Ya, tak ada ayat lain ke nak jadi imam. Sini 10 minit. Kalau sehari ada 5 waktu, baru 50 minit. Tuan-tuan, satu hari 24 jam tu. 1 jam pun kita tak habiskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita. Malu kita je. Kita lah sama. Kau orang lain nak cakap, saya sendiri pun. Berapa banyak masa kita peruntukkan tengok cerita Korea kat Netflix. Berapa episod tu? 18 episod. 1 siri. Doktor Romantik ada 2 siri. Dr. Kim. Saya tengok TV tuan-tuan. Tahu lah tuan-tuan tak tengok pula. Tuan-tuan kan warak semua. Saya tengok. Berapa jam tu? Subhanallah. Malu kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dengan dunia kamu, subhanallah, kamu beria menghabiskan masanya. Tetapi untuk akhirat kamu, kamu berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira kita. Kita siap kira penat kita. Ini ada kesilapan kita, tuan yang dimulai Allah Taala. Sebab tu para ulama kata kita kena susun kehidupan kita berpandukan waktu solat. Bukan susun waktu solat mengikut kehidupan kita. Faham? Faham tak? Kan kalau kita tengok cerita Hindustan hari Sabtu, saya dah lama tak tengok pula tuan-tuan. Kerana Allah cakap betul dah lama dah. Dah 2 tahun tak tengok cerita Hindustan. Allah. Bukan tak suka, tapi dah 2 tahun tak tengok cik. Punyalah sibuk sekarang tak tengok cerita Hindustan. Sampai kalau tengok tu boleh ingat lagu dia. Tu pelik pula, dengar orang mengaji tak ingat pula. Dengar Hindustan tu boleh ingat lagu. Ada satu lagu saya ingat sampai sekarang, saya boleh nyanyi itu Ustaz. Kalau orang rumah saya dengar, meleleh air mata dia dengar. Sebiji macam filem Syaruhan Lako tu, Muhabbatin. Itu tak apalah. Saya nak cerita tadi. Kita mesti susun waktu kerja harian kita mengikut waktu solat, bukan susun waktu solat mengikut kehidupan kita. Kita nak tengok TV kan pukul 2 kan, drama contohlah. Apa, Zuhur banyak lagi. Hari ni Zuhur sekarang asam masuk lambat 4.50. Nanti semayang lah. Itulah kesalahan kita.
Sebenarnya kita telah mencuri masa kita, masa lapang kita itu kita tak guna untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cukuplah kita kaitkan solat, pasal ini bulan Rajab, bulan solat ni. Bab solat pun kita kalah dah. Bab solat pun kita kalah dah. Kita dah mencuri masa. Sepatutnya kita kena bersegera apabila dijemput Allah Ta'ala menghadapnya. Istilahnya jemput dan tuan. Azan itu walaupun disampaikan, dikumandangkan oleh manusia, tetapi sebenarnya adalah surat cinta Allah Ta'ala pada kita. Surat cinta tu, hayya 'alas solat, marilah bersembahyang. Allah tak sabar nak tunggu kita bercakap-cakap dengannya. Kan sembahyang cakap Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu Allah, Tuhan sekalian alam. Kau suka dengar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Dikau ya Allah kami abdi diri. Allah dengar, oh ini hamba ku khudu', akan Dikau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka suka. Sebab tu golongan arifin, mereka memperhebatkan diri mereka dengan banyaknya solat. Solat sunat. Kita hak wajib pun kita dah kalah nak harga tadi. Kita buat 50 minit tadi, 50 minit yang tak berkualiti sebenarnya. Kenapa? Kerana kita telah menyusun solat itu mengikut kadar aktiviti kita. Silap ni. Inilah kesilapan yang kita kena betulkan. Sepatutnya aktiviti kita mesti disusun mengikut waktu solat. Contoh, kalau kita rasa kalau nak keluar pukul 12 pergi Aeon contoh, tak boleh balik waktu Zuhur, jangan. Pergi lepas Zuhur. Macam tu kita kena rancang. Tuan saya kalau orang rumah saya ajak, saya tanya nak beli apa, tengok list dulu. Dah masuk list baru boleh pergi. Yang jenis-jenis tak ada list ni tak boleh. Orang perempuan dia tak suka geng kita. Dia cakap sikit saya, orang rumah saya tak suka geng abang saya suka pergi dengan anak. Memang saya jadi begitu. Kalau kita nak pergi barang dapur je. Tak boleh naik atas. Pasal apa? Kita kena jaga kualiti masa kita. Kenapa? Kita kena susun kehidupan kita, perjalanan hidup kita mesti waktu solat. Begitu juga kita nak bersukan. Contoh orang yang suka main bola, susun permainan game kita. Contoh kalau kita main bola di arena Gamuda, contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tim, kita boleh friendly, jangan bimbang. Tim saya setakat ni kalah semua tak kuat maknanya tak kuat mana tu mereka. Tapi kita susun lepas isyak, mana game kita 9.30 malam sepak mula, habis pukul 11. Okey lah. Jadi semua orang tak kerja-kerja, boleh selesai solat apa semua kan. Tapi kalau bayangkan main selepas maghrib tu, boleh jadi maghrib pun tak sembahyang. Di situ maksud dia kata, masa adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kita hidup, ini nikmat. Kerana hidup ini untuk kita berbekal, menyediakan apa yang sepatutnya untuk kita bawa mati nanti. Kerana kehidupan ini kesudahannya mati. Kehidupan kita ni mati, tuan-tuan puan yang dimulai Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh tak tahu bila kita mati, kita tak tahu. Jangan sekali-sekali kita menyangka kita di muda akan mati tu. Jangan. Betapa banyak Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Contoh tuan-tuan, kita orang yang ngurus masjid, ada orang yang meninggal. Ini terbaru ni, jiran saya bulan Rasulullah Muhammad minggu lepas, 2 minggu lalu, malam minggu, Sabtu malam Ahad ni, tengok santai-santai lorong saya, selorong rumah saya, tengok tengok TV malam-malam dengan anak-anak ni. Subhanallah. Biasa kita malam minggu kan tengok TV, family time. Tiba-tiba sudah tengok TV, mengadu sakit dada. Sakit dada. Masa duduk bawah kat sofa, maka naik atas duduk atas sofa, buka baju isteri tolong sapu minyak. Meninggal dia. Muda ni. 40 tahun. Anak 3 orang kecil yang besar darjah 4. Isteri tak kerja. Saya nak cerita mati tu.
Boleh-boleh elok-elok tengah tengok TV mati. Sama juga kita dengan kuliah mati, alhamdulillah seronok juga dengar. Apa mati aja tu dengan kuliah tadi. Ingatkan tertidur punya betul-betul. Pergi tak kembali. Tak boleh juga. Makna nak ceritanya Allah Ta'ala beri kita hayat ini, umur ini, kehidupan ini betul nikmat. Kerana kalau tidak kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyesal kerana tidak mahu berbekal, tak nak buat amal soleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran dalam suratul Mu'minun, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Telah berkata mereka pada Allah, Allah hidupkanlah kami semula atas dunia ni. Kita minta pada Allah, kita merayu esok kan bila kita jadi ahli kubur, duduk dalam alam barzakh, kita minta pada Allah, qala rabbi rji'un, Allah kembalikan kami semula ya Allah hidup dalam dunia. Nak buat apa kata Allah? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku dapat buat amal soleh dulu masih hidup aku telah tinggalkan. Ketika itu tak guna tuan. Rayuan kita Allah tak layan dah. Jadi sebab tu kita kata, pengarang kita kata berdasarkan hadis Nabi, lapang tu bermaksud umur dan masa. Yang dinamakan juga adalah kehidupan. Kehidupan kita ni nikmat sebenarnya. Kita bangkit. Sebab itulah bangkit pagi kan kita kata tadi, disebutkan tanda syukur. Bila kita tidur, besok kita bangkit itu, kita kena puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana, terima kasih Allah yang telah menghidupkan kami semula daripada mati. Syukur kita. Bayangkan kalau kita bangkit kita sedar-sedar kita ditindih dengan tanah. Allahu Rabbi ya Karim. Sekarang ni sebab tu kata Habib Umar bin Hafiz hafizahullah, kita semua ini sedang dalam mimpi ni. Aku mimpi datang kuliah malam ni. Mimpi bila sedar malam pertama dalam kubur tu sedar. Itulah malam pertama sedar. Sedar-sedar dah tak ada orang di sekeliling kita. Orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, sahabat-sahabat yang sama-sama lepas kuliah minum, makan dengan kita, semua tinggal kita seorang. Yang boleh selamatkan kita adalah amalan kita. Macam mana nak beramal? Bila guna nikmat umur, guna nikmat kehidupan Allah Ta'ala beri untuk membawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam dunia ini Allah Ta'ala beri kita nikmat hidup, fastabiqul khairat, belum-belum buat baik. Orang perempuan rajin dengan sosial media, gunakan sosial media untuk kebaikan, sebarkan dakwah. Tak kisahlah ada kuliah tazkirah Ustaz Wadi Anwar, share. Kerana itu boleh jadi saham akan kepada akhirat kita. Kerana kita terkejut bila didatangkan kita buku amal kita, tiba-tiba berat, dapat sebelah kanan, kita pun terkejut tengok banyaknya pahala. Ya Allah, aku pergi haji sekali ya Allah, semayang pun sunat jarang buat, tahajud jarang-jarang. Rupa-rupanya dalam dunia dulu kita pernah buat kebaikan, apa dia? Sharekan kebaikan, sebarkan benda-benda yang baik kita sebarkan. Benda-benda yang tak sepatutnya kita ikut, jangan kita ikut. Terutama orang perempuan lah. Saya selalu kata begitu kat orang rumah. Benda yang tak sepatut kita ikut, jangan ikut. Kenapa? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita tersilap. Benda tu sepatutnya kita tak payah pun nak ulas, tak ada kena-mengena kita. Ada benda kita tengok kita perlu ulas, ada benda kita tengok perlu ulas. Contoh, orang doa dekat Facebook contoh. Sesiapa yang baca status saya pagi ini, saya doakan dia kaya dunia dan akhirat, dia tulis amin, apa salahnya? Tulis amin bawah tu kan, tanda respon kita doa kebaikan orang, tak salah kan? Jangan kita cepat-cepat apa nak doa kat Facebook, doa kat sejadah. Dah tentulah orang tu berdoa kat sejadah juga. Kita jangan sangka buruk. Kita sebut amin je. Tu benda, ada benda yang kita tengok kita boleh perlu ulas. Kita tengok tak perlu ulas. Ada benda yang kita tengok tak perlu ulas. Contoh, yang kahwin dulu bukan laki kita, jadi kita tak payah ulas. Mana orang perempuan?
Tak payah sibuk ulas-ulas. Oh memang laki ni laki kita bukan nama Abu, laki kita nama Ahmad. Jadi biar Abu yang terlibat. Contohlah. Begitu juga orang lelaki. Kita bila kat Facebook, jangan. Kerana kalau kita ulas benda yang tak berkait yang kita, sia-sia pada dosa free. Sebab itu dia kata kita ulas kena tengok-tengok. Kalau nak ulas pula kena tengok-tengok. Bukan main ulas je boleh. Ini betul tak cerita ni, sahih tak cerita ni, contoh. Nak ulas tengok Syuaib dah terbuka hatinya, contoh. Yang terbuka hati Syuaib bukan laki kita. Yang pergi marah, saya duk baca lah, saya tak tengok, saya baca je. Kadang pun saya pelik. Dulu beria-ria menangis masa Sarah meninggal. La ilaha illallah. Bukan sekat Sarah meninggal, engkau mati pun esok laki kau menangis. Sedih, betul. Tapi itulah dah 3 bulan, apa lagi pula ceritanya? Yang mati biarlah mati, hidup perlu diteruskan. Kawan tu ada anak bayi kecil, perlu kepada kita pula sibuk pula saya baca. Subhanallah. Itu benda yang boleh menyebabkan kita ni sepatutnya kena memikirkan kehidupan kita untuk bawa bekal bertemu Allah Ta'ala, tapi kita dah disibukkan oleh syaitan iblis, sibuk benda yang tak perlu. Maka dia kata ada benda yang kita tak payah tengok, tak payah ulas pun. Yang ini kita kena jadi kena buat taghaful bagi. Taghaful ini tak perlu endah kamu, lantak koma lah. Tak ada kena dengan aku. Tu yang kita nak buat. Kenapa? Kita nak menjimatkan masa umur kita. Umur kita pendek tuan-tuan. Umru ummati sittin wa sab'in, baina sittin wa sab'in kata Nabi. Umur umatku di antara 60 ke 70, pendek ya. Ada orang 60 pun tak sampai. Tu sahabat kita, jiran kita tu 40 bawa tak jemput dah. Jadi umur kita yang pendek ni, Allah Rasulullah Muhammad, apa lagi yang patut kita buat? Iaitu berbekal. Betul Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah dalam suratul Arsh, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu, kata Allah, kamu tempat kita memperhatikan diri kita, apa bekal yang telah kita persiapkan untuk menghadapi lighadin, yakni hari esok. Hari esok tu apa dia? Termasuk hari kematian kita, hari kita dibangkitkan di yaumul mahsyar, hari kita berhadapan dengan Qadir Jalil, mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita kena sibuk. Jadi benda-benda lain jangan sibuk sangatlah. Kenapa umur kita ni sangat terbatas. Kita tak tahu bila-bila Allah Ta'ala boleh ambil umur kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi cukup lah pada tu dulu malam ni. Boleh je? Boleh? Kan kalau lama-lama kan tuan-tuan pula elok-elok boleh syukur, boleh sabar, langsung hilang sabar. Dia lama nak cukup lah ya. Sikit-sikit. Boleh ya? Sikit-sikit. Dapat sikit kita amal. Jangan himpun baru nak amal. Himpun baru nak amal itu memang tak terbuat. Sebab tu tak boleh ibadah ini tak boleh buat secara pulun. Dia mesti konsisten, istiqamah. Kalau kita membaca Quran, melazimi satu Musa Muhammad, satu hari paling tidak kita disiplinkan kita dengan 40 ayat paling kurang. Contohlah permulaan, jangan satu hari terus 5 juzuk, itulah pertama dan terakhir. Macam bulan Ramadan lah, kita boleh habis 30 juzuk, lepas tu Ramadan akan datang lagi lah, baru jumpa balik tadarus tu. Kalau selagi tak datang Ramadan, tak baca Quran kita, tak baca. Kenapa? Sebab tu kena faham, konsisten tu penting, istiqamah, sedikit tetapi berterusan. Apatah lagi dalam bulan haram ini, bulan Rajab, kita sepatutnya memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, dan terbaiknya adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala 'abdika wa 'abdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Susah sangatlah ustaz, panjang. Ada satu lagi, astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sambil nak pergi kerja tu naik motor, bacalah istighfar ni. Dalam kereta pun boleh, sambil dengar Sinar FM kan, boleh je. Yang penting banyakkan istighfar. Adik tu pun dah marah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tuan-tuan yang tengok sangatlah. Dulu kita kecil-kecil macam tu juga. Bahkan lagi teruk lagi. Benda surau tu kita panjat tau. Tak tahu anak siapa tu. Dah jadi ustaz sekarang ni. Tu berkat tuan-tuan. Pasal apa? Doa. Doa tu penting. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita sedang membahaskan ujian Allah dengan nikmat berkaitan dengan lapang. Lapang tu maksud masa dan umur. Kalau kita tidak melapangkan masa dan umur kita untuk akhirat kita, sekarang ini sudah pasti esok saat kita mati sempitlah jadi ruang kita. Sempit tuan-tuan. Sempit. Satu hari penutup hadis. Hadis yang panjang. Nabi SAW mafhum hadis ini lebih kurang Sayyidina Muhammad. Nabi masuk masjid, Nabi tengok sahabat Nabi sedang ketawa dalam masjid. Nabi kata, nescaya kalau kamu mengetahui apa yang ku ketahui, kamu tidak akan ketawa seumpama ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi kepada para sahabat, nescaya kita ni semua akan mati. Semua akan mati. Dalam isi kandungan hadis tu yang Nabi kata akan sampai satu masa nanti bila kita masuk dalam kubur, maka Nabi pun merapatkan tangan macam ni. Kubur akan menghimpit badan kita. Ni tanda kata Nabi SAW, kubur himpit badan kita ni tanda kubur tak mengalu-alukan kedatangan kita. Bayangkan kalau kita dalam dunia ini tidak memperuntukkan masa kita tu, iaitu lapang tu masa dan umur kita untuk melapangkan sesudah kita mati, maka kita akan dapat sempit tu. Kalau sempit tu, kita kalau tengok kubur tu pun sempit dah. Tiga kaki, 7 kan? Sempit tu. Kemudian lahat pula dibuat kan, tengok orang buat lahat kan. Sempit dah tu, kita bagi ngam-ngam kita aja. Subhanallah. Takutnya kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau memang kita zero, tak ada buat apa bekal, memang lagi dahsyat. Dahsyat. Maka sebab tu dalam dunia ini, apa jua yang diajar oleh Nabi SAW menerusi lisan para ulama, diberi kita amalan, amalkan. Di antaranya jangan tinggal tuan-tuan, istiqamah beramal dengan suratul Tabaruk, yang dibacalah sebelum tidur, surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sibuk macam mana pun, letih macam mana pun, mesti disiplinkan. Sebelum tidur aku mesti baca suratul Mulk. Mesti baca. Kenapa? Amin. Ini surah yang esok mendapat menyelamatkan aku dalam kubur yang sempit. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi itu saudara-saudara yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang kelemahan saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa suami isteri, anak-anak, ibu ayah kita, kaum kerabat kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada wabak dan bala, khususnya COVID-19 dan apa juga penyakit yang berbahaya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan akidah kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan kita dengan rezeki istiqamah dalam ketaatan kepada kita. Akhirnya kita doa pada Allah Ta'ala, matikanlah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.